Okey, konten kali ini adalah sekali lagi masakan. Musim sejuk ni kita memang jarang keluar, jadi saya kurang konten outing. So sekarang ni kita kembali kepada konten masakan. So di tangan saya ini adalah beras pulut. Beras pulut dan sekejap dan ini dia. Special kita import daripada Malaysia. Nak tahu apa dia ni? Inilah dia. Ragi untuk tapai ataupun tapai starter. So hari ni kita akan buat tapai pulut. Tutorial buat tapai pulut. So ini untuk penyediaan bagi makan untuk keluarga, bukan untuk berniaga. Ini buat untuk sikit-sikit je. Saya gunakan 2 cawan 2 cawan beras pulut dan ragi ni ada 2 biji tu kan. Saya mungkin akan gunakan sebiji. Yang sebiji itu pun saya bagi 2 sebab kita punya pulut cuma 2 gelas saja. So terus bersama dengan saya untuk menyaksikan tutorial membuat tapai pulut. Nanti next kita akan buat tapai ubi, tapi untuk kali ni kita buat tapai pulut. So untuk tapai pulut ni bahan hanya mudah je. Kita hanya menggunakan 2 bahan saja, iaitu pulut, beras pulut dan juga ragi untuk tapai. Ragi untuk tapai dengan ragi untuk tempe tak sama. Yang ini adalah ragi untuk tapai. So ini 2 bahan saja, dan pertama sekali yang paling penting, ini pulut saya cakap tadi tu. Saya ambil 2 cawan dan saya rendamkan dulu sebab ini adalah beras susu, so dia tak payah rendam lama-lama lah. Kalau beras, kalau pulut biasa tu, dia kena rendam dalam 4 jam, 5 jam. So yang ini adalah pulut susu, saya mungkin rendam dalam setengah jam hingga 1 jam saja. Okey, proses yang seterusnya kita basuh. Ada orang sebelum rendam tu dia basuh. Ada orang selepas rendam basuh, ikutlah. Yang penting beras kita tu kena bersih. So kita basuh, ulangi proses 2-3 kali lah kita basuh ni kan. So selepas kita basuh tu, kita akan kukus dia lah. Sama macam kita nak buat pulut kita nak kukus pulut kuning. Okay, so stay tune, saya nak terus semua basuh pulut ni, kemudian saya akan kukus. Okey, pulut kita dah basuh. So disebabkan saya tidak ada periuk pengukus, macam tuan-tuan dan perempuan ada dekat rumah sana tu, sini kami tak adalah pengukus macam tu kan. So apa yang saya buat, saya gunakan apa saja bahan yang ada. Yang penting kita kena kreatif. Nak masak ni kena kreatif. Tak ada itu, kita jadikan bahan gantian. So ini saya hanya menggunakan ini dan juga kuali yang besar ni untuk kita mengukus. Jadi saya sukat paras air. Kalau dapat tengok tu kan, paras air tu cuma tinggi sedikit aja daripada paras pulut. So kalau menggunakan pengukus biasa tu, memang tak payah nak ukur paras air lah kan. So yang ini saya letak air, paras dia tinggi sedikit daripada paras pulut. So sekejap lagi kita akan kukus. Kita cuma tunggu air menggelegak untuk kita letakkan beras pulut kita di dalam kuali kita ni tadi. Alright, kita tunggu air ni menggelegak sekejap. Okey, kita dah masukkan kita punya pulut ke dalam kita punya kuali kukus ni tadi, dan kita tutup. Kita tutup. Dan nampak tak? Ini apa dia? Ini adalah ragi yang saya cakap tadi tu. Saya letakkan ragi tu di atas penutup kukus ni tadi sebab saya nak bagi dia panas sikit sebab ragi ni berada di dalam suhu sekarang ni di tempat saya 3-4 Celsius kalau pagi macam ni. Jadi saja saya letak sini nak bagi dia nak bagi ragi kita ni aktif. So saya panaskan dia dengan cara macam ni, lebih kurang dalam 5 minit ke 7 minit. Nanti saya akan angkatlah, saya akan asingkan untuk saya pecah-pecahkan dia menjadi serbuk. So kita tunggu pulut kita
siap. Saya rasa dalam 20 minit mungkin siap lah kot. Complete lah kita punya kukusan ni. So kita bagi masa dalam 20 minit macam tu untuk melihat hasil pulut kita. Okey, kita break sekejap. Sementara menunggukan pulut saya itu sejuk, sebelum kita pergi pada proses yang seterusnya. Saya nak share sikit tips apa yang saya tahulah tentang proses pembuatan ataupun bikinan tapai ini. Ada beberapa tips yang kita dapat tahulah daripada orang dulu-dulu kan. 2 ataupun 3 tips yang paling utama. Yang pertama, kadang-kadang kita kelakar juga kan dengan petua-petua ni, tapi tak tahulah, kita try je lah kan, asalkan benda tu benda yang mendatangkan faedah, jangan benda-benda yang khurafat sudahlah. Tapi yang setakat yang saya tahu ada 2 ataupun 3 tips yang paling utama. Yang pertama, masa kita buat tapai, kita tak boleh stres, tak boleh stres, tak boleh ada gangguan, tak boleh jiwa kacau. So kita buat tu dalam keadaan tenang, relax. Itu yang pertama. Yang kedua, tak boleh sembang-sembang. Jangan sembang-sembang. Kalau orang tegur ke apa ke, jangan jawab. Saya tak tahu. Dan saya try jugalah benda ni kan. Saya tak pernah langgar lah kan. Orang bagi salam, jawab dalam hati. Macam tu. Yang kedua. Yang ketiga, buat tu mulut senyum aja, jangan buka masam-masam. Dan yang paling penting, kalau kita plan, macam saya tadi, saya ambil sukatan 2 cawan. Kalau kita plan 2 cawan tu untuk kita buat tapai, okey, pastikan 2 cawan tu siap sebagai tapai. Maksudnya, kita jangan nak cubit, ambil sikit, ambil 2-3 sudu. Manalah tahu rumah kita ada rendang ke, ada sambal ke kan, kita nak ambil, nak cukai sikit, tak boleh. Kalau kita nak makan pulut, nak cicah dengan sambal tu, kita tak nak lain, kita kukus lain. Yang kita khaskan untuk buat tapai tu, itu je. Jangan kita cukai-cukai. Okey, yang seterusnya ada pula kata, apa tu, saya lupa dah. Tapi itulah 3-4 yang paling utama. Tips-tips untuk menjamin tapai kita itu sedap, manis dan lembut kejadian dia, dan putih gebu berseri kejadian dia. Itu antara tip-tip petua-petua yang diamalkan oleh orang tua-tua dulu. Okey, kita lepas ni saya tak akan bersembang masa saya buat, sebab petua dia tak boleh sembang-sembang. Saya akan tunjukkan cara dan saya akan komen melalui voice over. Masa saya edit tu nanti baru saya masukkan saya punya suara. So proses yang seterusnya ni saya hanya tunjukkan cara tanpa saya bersembang. So saksikan proses yang seterusnya. Okey. Ini adalah pulut kita selepas ditanak. Kita pastikan pulut kita ni ditanak lembut. Kalau tak lembut, kita kena tambah air dan kita kena tambah lagi kukus lah. Maksud saya tadi tu kukus lah. Dan kemudian kita pindahkan dia dalam bekas yang berasingan untuk kita sejukkan. Pastikan pulut kita ni betul-betul sejuk, baru boleh kita campurkan dengan ragi. Dan ragi tadi tu kita dah hancur-hancurkan dia. Kita letakkan, masukkan di dalam tapis yang bersesuaian untuk kita ayak. Kita nak cuma serbuk saja. Kita tak boleh, ragi tu kalau berketul-ketul tak boleh. Kita tak nak berketul-ketul, kita nak serbuknya saja. Jadi kita kena ayak dia begini dan pastikan dia akan kena pada semua kawasan, semua bahagian pulut. Dan kita boleh gaul lah. Kita boleh gaul untuk memastikan ragi tu dia merata kepada semua pulut kita. Kalau tak nak guna sudu, kita boleh gaul dengan tangan.
Yang pentingnya semua bahagian pulut tu terkena pada ragi. Alright, so last kali kita ragi yang ketul-ketul tadi tu kita boleh campurkan dengan air. Kita basahkan tangan sebab kita nak ambil pulut kita ni. Terpulanglah, ada suka bungkus dengan daun, ada yang macam ni sebiji-sebiji, terus letak dalam tupperware. Macam saya suka letak ketul-ketul macam ni lah. Nanti bila kita nak makan, kita terus ambil je seketul kan. So kita ulangi proses ni. Basahkan tangan kita dengan air rendaman ragi balance tadi tu. Kemudian kita kepak-kepakkan pulut kita ni tadi sampai selesai. Tengoklah berapa banyak. Macam saya tadi buat 2 cawan. Saya dapat banyak ni je lah. Saja testing dulu kan. Lagipun untuk makan sendiri. Bukan untuk berniaga ke apa. Jadi ulangi proses ni. Bila kita basahkan tangan kita dengan air rendaman ragi tu, maknanya pulut tu tak ada melekat-lekat dekat tangan kita lah. Pastikan jangan bersembang, jangan bercakap. Muka, mulut kena senyum aja masa ni. Ini penting, proses masa kita mengadun ni. Ini proses yang paling penting untuk kita senyum aja. So tu nampak saya dapat 2 tupperware, 2 bekas. So kita tutup elok, kita tutup rapat-rapat. Pastikan tutup rapat-rapat macam tu. Dan kemudian kita kena simpan dia lah. Kita kena peram dia sekurang-kurangnya 3 hari. So nampak saya letakkan dia dalam drawer. Drawer yang terasing lah daripada tempat-tempat kita nak bersembang ke, tempat-tempat kita lepak ke kan. Kita letakkan dalam drawer yang tempat yang sunyi dan kita biar selama 3 hari. Berjumpa kita di hari yang ketiga. So ini adalah tapai kita, 2 tapai yang kita proses 3 hari lepas. Dan saya baru je ambil daripada laci tempat penyimpanan saya tadi tu. So kita nak tengok lah. Saya tak buka lagi. Memang nak buka dalam video ni. Wow. Tengok kejadian dia. Kita try bau. Kita try bau. Wah. Memang. Menjadilah ni. Kalau ikutkan dia menjadilah ni. Kan? So, ni dia. Kita nak rasa sikit. Rasa sikit dulu. Tengok air dia memang. Air tu kita boleh simpan. Kita boleh jadikan air tapai. Kita rasa dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Puas hati lah. First time buat menjadi memang puas hati. Cuma lah rasa saya kalau dibiarkan sehari saja lagi, ataupun paling-paling tidak kita tunggu sampai petang ataupun malam gerang, dia lembut. Ini pun dah sedap lah, cuma dia belum betul-betul lembut lagi lah kan. Ataupun mungkin sebab saya tak bungkus dalam daun, dia tak jadi macam tu kan. Tak cukup lah, rasa lagi 1 sudu lah, berat tu sudu daripada seketul tu kan, kita kait sikit-sikit lah. Alhamdulillah, nikmat. Rasa lagi. Sudah aja kan habis ketul kan. Mantap coy. Saya sendiri buat, saya sendiri proses. Saya sendiri makan dan saya sendiri review, memang kelas. So bagi mereka yang nak mencuba kan, yang takut-takut, yang tak tahu, yang tertanya selama ni macam mana cara buat tapai, inilah caranya. Alamak menyembur, sorry. Inilah caranya yang paling mudah, paling ringkas. Yang penting kita kena tertib, jaga petua dia tu. InsyaAllah menjadi.
Okey, terima kasih. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Yang ini saya akan tutup balik. Saya akan letak dalam peti ais. Bagi dia sejuk. Kang petang-petang kang nak suruh champion pergi cari aiskrim. Kita makan aiskrim dengan tapai. Sama ada video makan aiskrim dengan tapai atau tak, kita tak tahu lagi. Apapun, terima kasih kerana sudi menonton. Seperti mana biasanya, jangan lupa like, komen dan subscribe dan share video ni biar ramai yang berminat boleh tahu cara-cara buat tapai yang simple. Boleh share. So terima kasih sudi menonton. Kita jumpa lagi dalam konten akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.